Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik kelas. Yang ni cikgu sambung yang hari Isnin hari tu. Kan tak okey ke suara cikgu kan? Jadi cikgu sambung kat sini lah. Nah, ada cikgu ulang balik, kemudian kita sambung dekat sini. Okey, kita tengok ini. Okey. Yang hari tu cikgu terangkan unjuran ortogon. Tajuk yang pertama untuk pelan dan dongakan adalah unjuran ortogon. Kita nak belajar apa dia unjuran ortogon. Yang pertama kita kena tahu adanya satah. Satah tu ada tiga jenis satah, iaitu satah mengufuk. Okey, satah mengufuk. Yang kedua adalah satah mencancang. Mencancang. Yang ketiga adalah satah condong. Okey, satah mengufuk adalah satah yang ni, dia tidur macam ni. A, B, C, D. Yang ni kita panggil dia satah mengufuk. Okey, satah mencancang adalah satah yang menegak. Contohnya A, D, E, F. A, D, E, F ni adalah satah mencancang. Okey, D, C, H, E juga adalah satah mencancang. Yang menegak-menegak ni semua adalah satah mencancang. Okey, kemudian kita kena kenal pasti garis normal. Okey, normal bagi satah adalah garisan di mana-mana garisan di atas satah yang ianya kedudukannya bersudut tegak dengan satah. Contohnya kalau cikgu ambil satah mengufuk ni, satah mengufuk A, B, C, D, maka kalau dekat sini ni garisan normalnya adalah yang menegak dengan dia adalah garisan BG, tengok dia bersudut 90 darjah dengan satah ni. Jadi kalau soalan ni kata rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus, okey, A, B, C, D, E, F, G, H. Kenal pasti normal bagi satah berikut. Okey, satah yang pertama dia bagi dekat kita satah A, B, C, D. Okey, satah A, B, C, D ni satah dia. Kita nak tahu normal dia, kita tengok mana garisan yang bersudut 90 darjah dengan satah tersebut. Okey, yang pertama adalah garisan apa? AF. Okey, ni kita jawab dah hari tu tapi tak clear. Jadi cikgu ulang balik lah. Okey, AF, kamu tulis kat sini AF, BG, lagi CH, garisan-garisan ni. Kemudian DE. Okey, satah yang kedua dia bagi dekat kita adalah satah CDEH. CDEH. Satah ni adalah satah mencancang. Sebab dia berdiri, menegak macam ni. Jadi satah yang berdiri ni kita tengok dekat mana normal dia. Okey, garisan normal adalah HG. Okey, BC. Ni bersudut 90 darjah dengan satah BC. Lagi AD. Dan juga EF. Okey, kemudian kita tengok soalan C. Satah ADEF. ADEF juga adalah satah mencancang. Sebab dia berdiri ni, dia mencancang. Maka dia punya garisan normal adalah FG. Yang mana-mana satu yang bersudut tegak dengan satah tersebut. FG, EH, DC dan juga AB. Itu adalah normal bagi satah ADEF. Jadi kamu lengkapkan dekat sini. Tulis kat sini jawapan dia. Okey, soalan yang kedua. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran suatu objek pada satah mencancang. Okey, ni objek. Objek dia duduk atas daripada satah ni. Ni satah. Ni objek. Ni objek. Yang ni objek. Yang empat segi ni objek. Okey, mencancang pada satah mencancang atau mengufuk. Ini satah mengufuk. Yang ni satah mencancang. Tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon atau tidak. Bulatkan jawapan anda. Okey, unjuran ortogon ni, kita baca nota dia bagi nanti pintar kat sini. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, ni berserenjang dengan satah tersebut. Maksudnya unjuran ortogon tu adalah imej dia. Kalau senang nak faham adalah bayang-bayang kepada objek yang kita letak kat atas tu. Yang tu adalah unjuran ortogon. Macam mana yang kita lihat daripada atas, itulah dia unjuran ortogon dia. Okay, jadi kalau kita tengok gambar rajah yang pertama ni,
Okey, garisan normal yang terbentuk ni adalah 90 darjah dengan satah. Okey, maka ini adalah unjuran ortogon. Ya. Kalau yang ni pun sama. Ini adalah unjuran ortogon bagi objek yang dekat atas ni. Ya. Untuk gambar rajah yang ketiga, ini bukan unjuran ortogon sebab garisan normal yang terbentuk ni adalah lebih besar daripada objek dan ianya bukan bersudut 90 darjah dengan satah mencancang ni. Jadi ini bukan unjuran ortogon. Okey, soalan yang seterusnya, latih diri 7.1b, tandakan right pada unjuran ortogon yang betul bagi rajah di bawah dari arah pandangan yang diberikan. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat sini. Yang ni pula untuk tajuk yang 7.1b ni, kita kena kenal pasti garisan yang putus-putus, garisan padu. Okey, garisan yang putus-putus adalah apabila kita melihat suatu garisan itu atau suatu bentuk itu berada di belakang pandangan yang kita nak tengok. Contoh macam ni lah, kita nak tengok pandangan daripada Y. Kemudian dia ada satu bentuk ni, garisan ni, satu bentuk ni duduk kat belakang ni, maka dia memang ada, kita kena buat garis putus-putus. Okay. Kalau garisan ni kita tengok daripada depan, contohnya cikgu letak dekat sini X lah kan. Katakan kita tengok pandangan kita daripada X. Okay, dari arah pandangan X. Garisan yang terbentuk ni adalah garisan padu. Ini kita panggil garisan padu, dia macam ni. Terus, garisan terus. Ini garisan putus-putus apabila kita lihat dari arah belakang pandangan yang kita lihat. Okay. Jadi jawapan kita adalah, inilah. Sebab kita lihat daripada arah Y. Y ni kalau kita tengok dia kosong saja, 4 segi macam ni, tak ada apa-apa. Tapi di belakang dia ada bentuk satu garisan. Jadi ini garisan putus-putus. Okey, seterusnya. Lukis dengan skala penuh unjuran ortogon bagi rajah di bawah dari arah pandangan yang diberikan. Okey, mula-mula dilihat dari arah Z. Z daripada pandangan atas. Okey, daripada pandangan atas ni, kita lihat, kita nampak tapak ni. 4 segi lah. Kita nampak tapak yang 4 segi ni. Okey, kita akan nampak 4 segi tapak dia ni dan ianya ada bucu satu ke atas ni. Jadi, pandangan daripada arah Z ialah 1 segi 4 tepat bersisi 2 cm dan 3 cm. Kena betul-betul lukis dia punya sisi dia. Okey, 3 cm, panjang dia 3 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Okey, melukis ikut kotak yang betul. Okey, yang ni yang cikgu suruh kamu turn in dalam Google Classroom. Nanti kamu tengok, check balik jawapan kamu nah. Okey, kemudian dia ada bucu kat atas tu dan dia ada garisan padu ni. Kita nampak ni, garisan sisi ni kita nampak dia ni. So, garisan sisi yang padu tu, dia berbentuk garis silang dari pandangan atas. Okey, siap. Dan kita label dia sebagai A, B, C, D. Ukuran dia kamu tak label pun tak apa. Okey. Soalan 2, dilihat dari arah X. Okey, kamu lihat daripada arah X ni. Kamu nampak apa daripada arah X? Daripada sini kamu lihat dia, yang ni memang kena imajinasi. Tak payah imajinasi yang tinggi-tinggi, tapi memang kena imagine dia. Kita tengok bentuk ni daripada arah ni, kita nampak dah segitiga ni. Sisi ni kita tak nampak dah, kita nampak segitiga ni saja. Jadi segitiga yang kita nampak tu bersisi 2 cm dan tingginya adalah 3 cm. So, kita buat sisi 2 cm. Guna pembaris kamu. Okey, dan tingginya adalah
3 cm. Tinggi 3 cm. Dapatlah satu segitiga. Okey, E. Bucu dia E. E ni dekat bawah dia. Kamu tengok E ni dekat bawah dia dah tak ada huruf lain kan. So E sahaja. Okey, untuk pandangan tepi ni kita nak label apa ni? B. Kita tengok B kat depan kita tapi belakang dia ada C. Kan kita tengok B tapi straight ke belakang dia ada C. Jadi kita kena label B/C. Okey, untuk yang belah sini pula A dan D. Jadi A duduk kat depan, kemudian D. Di belakang dia adalah D. Okey, ini adalah 2 cm. Kalau ukuran kamu tak label pun tak apa nah. Okey. Dilihat dari arah Y. Okey, yang dilihat dari arah Y, kamu lihat dari sini. Tengok dia punya tapaknya adalah 3 cm. Okey, dia punya tinggi juga adalah 3 cm. Jadi tapak 3 cm. Ini kena ukuran yang sebenar nah. Okey, 3 cm. Dan tapaknya juga ada 3 cm. Okey, ni tingginya 3 cm juga, kena ukur di tengah-tengah dia lah. Okey, ni tengah-tengah dia 3 cm juga. Okey. Jadi kita tengok. Ni cikgu tunjuk dekat kamu. Kita tengok dari arah pandangan Y ni, kita nampak B dulu kemudian A. Maka kita akan buat B/A. Okey, dari arah belah sini pula C dulu kemudian D. C, D. Dan kita ada E di atas puncak ni. Kita ada E. Jadi, selesai untuk ni nah gambar rajah ini. Okey, yang lain tu ni cikgu bagi jawapan dekat kamu. Kalau cikgu semua nak lukis, dia jadi lambat. Dia jadi lambat. Boring pula kan buat video macam ni. Okey, mari kamu tengok nah. Okey, kamu tengok gambar rajah seterusnya. Kamu boleh cek jawapan kamu nah. Okey, soalan B ni dia kata dilihat dari arah Z. Tengok nah, bila dilihat daripada arah Z, maksudnya daripada arah atas ni, kita nampak yang ni. Kita nampak kotak yang ni. Okey. Kemudian kita nampak yang sebelah ni. Dan kemudian yang ni condong kita nampak sikit. Condong kita nampak sekerat lah. Dia condong ni kita nampak sikit. Yang ni kita tak nampak sangat. Kemudian kita nampak yang ni. Ukuran ni kamu boleh ambil 3 cm ni. Tolak 1. Kemudian kamu dapat ukuran hak kamu nampak daripada atas. Ukuran FA ni. Okay, AF ni. AF adalah 2 lah. 1 dah juga. Sebab 3 tolak 1. Sini kan 1 cm. Tolak 1 cm. Maka sini kamu akan nampak 1 cm juga. Sebab tu dah ada gambar rajah dia macam ni. Lihat daripada atas, kita ada K dan L. So, sebab tu kita tulis kat sini K dan L. Kemudian bersebelahan dengan dia adalah J. So, kita nampak J dengan, kalau kat sini ada J dengan H. Sebab H kat sini nampak ni. H kat bawah dia. Jadi kita nampak J dan H. Kemudian kita ada G. Okay, G seorang-seorang dia sebab dia tak ada apa kat bawah dia. Okay, kita ada G. Kemudian last sekali adalah M. Ukuran ni kena betul semua. Okay, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian tengok belah sini pula. Okay, pasangan M ni adalah A. Pasangan yang G ni adalah F. Okay. Kemudian pasangan JH ni adalah DE. Kita nampak D dulu. Kemudian E duduk bawah dia. So, D/E. Okay. KL. Okay. KL ni pasangan dia adalah C dan B. C/B. Kita tanda ni bermaksud dia sama. Ni ada 1 cm, 3 cm. Okay. Ukuran kamu tak tulis pun tak apa. Setakat ni. Nanti SPM nanti tengok cikgu yang SPM tu nak kata apa pula. Okay. Soalan ni masuk SPM terus. Kamu tak belajar nak tingkatan 4. Kamu tak belajar nak tingkatan 5. Tapi soalan ni ada dalam SPM. Okay. Kita tengok pula gambar rajah apabila dilihat dari arah X. Okay. Apabila dilihat dari arah X, kamu nampak ni. Yang ni.
Okey, ni X dan kita akan nampak ni dia ni dari arah kita tengok kan. Dari arah pandangan depan. Yang tadi atas, yang ni depan. Yang ni pandangan sisi. Nah, kita panggil pandangan sisi sama ada kiri ataupun kanan. Okey, bila dari arah depan ni, kamu nampak yang ni, dia yang itulah sebab kat belakang dia dah straight saja, sama aja bentuk. Depan yang ni, belakang dia bentuk yang sama, maka inilah bentuk dia. Nah, kita lukis balik bentuk dia macam mana berapa cm dia ni pun 1 cm. So ED pun 1 cm. E dengan D 1 cm. D dengan C pun 1 cm. Ni kita nampak D dengan C. Yang ni kita nampak D dulu kemudian J. So D/J. C dengan K, C/K. Okey, kemudian turun bawah ni B dengan L. Okay, so B, L. Dekat sini A dulu kemudian menampak M. M kat belakang dia kan. So A/M. Dan dekat sini adalah F dulu baru G. F, G. Okey, yang mana yang sama nilai tu kita buat tanda sama. Okey. Tengok nombor 3. Dilihat dari arah Y. Nah, apabila dilihat dari arah Y, maksudnya dari pandangan sisi. Okey, dari pandangan sisi ni kita nampak yang ni. Ni kotak ni yang warna putih kita nampak yang ni. Dan juga kita nampak yang ni. Dua benda saja yang kita nampak. Dua segi 4 sahaja. Okey, yang pertama adalah permukaan JDEH yang ni. Okey, JDEH. Tapi dah kita nak tengok daripada arah sini. So, yang ni dia jadi FE lah. Dia tak nampak, dia tak habaq lah E dulu. Dia nampak F. Terus dia nampak F ni duduk sini. Okey, FE. Ni FE, DC. DC sebab dia nampak pandangan ni. Okey, kemudian J dengan K. Okey, G dengan H. G dengan H. Okey, kemudian M dengan L. M duduk kat depan, L kat belakang. A dan B. Okey, faham tak? Okey, yang ni kita nak tahu ukuran dia berapa. Kamu tengok ukuran belakang dia ni 3. Okey, 3 tolak 1. Yang ni kan 1 cm. Dia bagi tahu ada tanda ni. Okey, 3 tolak 1 tinggal 2. Jadi ukuran ni adalah 2 cm. Dia tak bagilah sebab dia condong, dia tak bagi. Nah, yang kita tengok daripada belakang adalah ukuran 2 cm sebenarnya. Sebab dia mestilah sama dengan yang belakang dia. Takkan dia lebih pula. Kalau lebih dia ada lagi bawah ni. Okey, so dia jadilah macam ni. Okey, nombor 3. Lukis dengan skala penuh unjuran ortogon bagi setiap rajah yang berikut dari arah X. Okey, dari arah X. Kamu tengok dari arah X yang ni. Okey, dari arah X ni kita nak lukis unjuran ortogon X. Okey, kita tengok ni 4 segi ni saja. Kita tengok dari arah X ni. Maka kita lukislah. Yang ni senang pula soalan dia. Kan? Ni segi 4 ni senang. Okey, ni satah apa ni? Satah mencancang lah sebab dia berdiri macam tu. Okey, jadi kita tengok A dulu baru D. Kita tulis A, D. Okey, ni 2 cm. Yang ni 1 cm. Kemudian BC. Kita tengok B dulu baru C. C duduk kat belakang dia. Okey, BC, GH, FE. Okey. Okey, soalan B. Soalan B dilihat dari arah pandangan X. Okey, tengok dekat sini. Kena imagine mata kamu duduk kat sini. Nah, mata kamu duduk kat sini. Mata macam matahari. Mata kamu duduk kat sini. So, kamu akan nampak permukaan CDEH. CDEH. C mesti duduk kat depan. Kemudian belakang dia B. Tengok C, B. D dengan A. D dengan A. E dengan F. Dan juga H dengan G. H dulu baru nampak G. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C dia bagi silinder. Pandangannya adalah unjuran ortogon dari pandangan X. Pandangan X nampak bulat sahaja. Sebab ini straight line ni. Kat ni, tepi ni straight line. So, dia nampak bulat sahaja. Maka buat bulatan berjejari 1 cm. Sebab diameternya 2 cm, maka jejarinya kena 1 cm lah. Ni. Kita nampak A dulu, baru B. A, B dia buat macam ni. DC. Okey. Soalan seterusnya kita tengok daripada pandangan X. Pandangan X ni pandangan sisi kelas. Pandangan sisi kita tengok
segitiga ni saja. Jadi bentuk segitiga ni sajalah. A pasangan dia dengan D, F pasangan dia dengan E, B pasangan dia dengan C. Okey. Okey, cikgu sambung. Hari tu kemarin ni hari Isnin tu cikgu suruh buat sampai muka surat 43 saja kan. Okey, ni kita ada masa lagi. Okey, latih diri 7.1C. Okey, lukis unjuran ortogon bagi setiap objek berikut dari arah pandangan yang diberikan dan tentukan sama ada panjang garis yang dinyatakan adalah sama atau tidak antara objek dan unjuran ortogon. Okey, kita tengok ni. Okey, ni objek mestilah kena sama kan. Okey, jadi kita tengok daripada pandangan X ni sama je macam soalan yang satu yang pertama kita buat ni. Sama macam soalan ni. Okey, macam ni lah. Okey, sama semua. Kemudian dia ada apa ni, macam silang pangkah. Okey, garis HI. HI mana? Dia nak tahu garis HI ni adalah sama ataupun tidak dengan ukuran sebenar dan unjuran ortogon. Okey, kita tengok lah. Dia kata dekat sini panjang HI dari objek, gambar tidak kelihatan. Okey, panjang HI dari objek sama dengan 3.6. Ni dia bagi kat kita 3.6. Kemudian kita lukis dulu dari pandangan X, dari arah pandangan X. Okey, kita tengok dari arah pandangan X, kita tengok, kita lukis. Kita nampak segi empat yang bawah sekali ni, iaitu ABJI. Okey, ABJI ni. Okey, kemudian sini je, sini last dah. So, kita akan nampak dua benda saja, dua permukaan saja. ABJI dan juga JIHG. Tengok belakang ni, ukurannya 3 cm. 3 tolak 1 cm ni, tolak panjang 1 cm ni, tinggallah 2 cm. Jadi, permukaan ni, HI ni bukanlah 3.6. Ianya adalah 2 cm sahaja. Bila kita lukis, kita dapat 2 cm sahaja. Maka, apa yang diberi ni adalah tidak samalah dengan ukuran unjuran ortogon yang sebenar. Okey, itu maksud soalan dia. Okey, soalan C. Garis TU, dia kata garis TU dari objek adalah 2.5. Dia kata TU ni 2.5. Betul tak TU 2.5? Nah, kita tengok dari pandangan arah X. Maksudnya dari sini. Dari pandangan arah X ni, mata kita duduk kat sini, kita tengok. Kita dapati ada satu garisan di tengah-tengah. Ni tapak dia kan, tapak dia 4 segi kan. Kamu kena tengok tapak dia 4 segi. So, mesti 4 segi ni mesti kita nampak. Ni kan bucu kat atas tu. So, bucu dia membentuk pembahagi dua ni. Bahagi macam ni. Di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah prisma ni. Jadi, kita nampak segi 4 ni. Segi 4 W ni kita nampak. Sebab ini kan kecil. Dia bucu dia kuncup kat sini. So, kita nampak W, Y, V dengan U. W, Y, V dengan U kita nampak. Kemudian kita nampak garisan XT. XT. Kemudian kita tengok garisan TU tu. TU betul ke? Dia kata 2.5. Okay, TU ni betul ke 2.5? Ni ukuran TU di objek. Di unjuran ortogon mana boleh 2.5? Sebab panjang VU adalah 3 cm. Dia tak mungkin kalau dia ni 2.5. Okay, 3 cm yang ni duduk di tengah-tengah. Jadi, pandangan kita daripada X ini hanyalah 1.5 sahaja. Ya? Sebab dia makan separuh dari sini 1.5. Sini pun separuh 1.5. Dia punya panjang adalah 3. So, 1.5 sahaja. Jadi, tidak samalah. Nah, TU dari X adalah 1.5. Maka, unjuran ortogonnya yang dia katakan dengan objek ni adalah tidak sama. Okey. Satu lagi kelas. Muka surat sebelah ni lagi. Satu lagi. Okey, lukiskan unjuran ortogon bagi setiap objek berikut dari arah pandangan yang diberikan dan tentukan sama ada sudut yang dinyatakan adalah sama atau tidak antara objek dan unjuran ortogonnya. Okey, sama ke tak? Okey, dia bagi dekat sini sudut WVU dari objek sama dengan 61. WVU sini nah, WVU ni, okey, objek ini adalah 61.
Okey, kalau dari arah pandangan X, okey, kita pun lukislah. Arah pandangan X ni kita nampak apa? Kita nampak T, W dan UV. Okey, UV kita nampak yang ni. Okey, U dulu, kemudian V kat belakang dia. Okey, sudut WVU dari X, kita akan dia akan nampak 90 darjah. Nah, ni. 90 darjah ni. Sudut ni 90 darjah. Jadi tidak samalah dengan apa yang diberi dekat kita. Diberi dekat kita sudut WVU. WVU adalah 61. 61 ni daripada objek. Objek 61. Tapi unjuran ortogon, yang setelah kita buat unjuran ortogon, sudut WVU adalah 90 darjah. Sebab V dengan U ni duduk belakang dia. U kat depan, V kat belakang dia ni. 90 darjah. Okey. Soalan B. Okey, sudut NQP dari objek sama dengan 57 darjah. Sudut NQP, mana NQP. Okey, sudut ni dia kata 57 darjah. Tapi apabila kita lihat daripada arah X, dia 57 darjah ataupun tidak. Nah, daripada arah X ni memang pandangan atas. Bila pandangan atas memang sama lah. Nah. Okey, kita nampak NQPO dan kita nampak ini tetap juga 57 darjah. Okey, soalan C. Okey, kita lukis unjuran ortogon dari arah pandangan X. Kita sama tak? Dari objeknya adalah 35 sudut ni. Okey, kalau dari arah ni kita tak dapat lah 35, kita nampak 90 darjah. So dia jadi tidak sama lah. Okey, berdasarkan aktiviti di atas, saiz sudut suatu objek berbeza mengikut arah pandangan. Okey. Okey, setakat itu saja. Kamu buat soalan muka surat 46. Turn in dalam Google Classroom. Terima kasih.